Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Daya Masni. Matematik tingkatan 4, Bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Bahagian 1. Okey, soalan 1. Selesaikan yang berikut. Data di sebelah menunjukkan skor yang diperoleh 10 orang murid dalam satu pertandingan. Tentukan skor terendah dan skor tertinggi. Jadi kalau kita tengok data, skor terendah kita adalah 15. Jadi kita akan tulis kat sini 15. Dan skor tertinggi kita pula ialah 90. Okey, yang kedua, tentukan beza antara skor tertinggi dengan skor terendah. Jadi 90 tolak 15, kita akan dapat 75. Bahagian B, data di sebelah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 12 orang remaja dalam sebulan. Didapati bahawa bilangan buku yang dibaca boleh ditulis dalam bentuk H lebih kecil dan sama dengan bilangan dan lebih kecil dan sama dengan K. Nyatakan nilai H dan K. Okey, daripada sini kita dapati H ialah nilai minimum dan K ialah nilai maksimum. Daripada data, kita akan dapati nilai minimum ialah 10, manakala nilai maksimum awak ialah 19. Jadi H bersamaan 10, manakala K bersamaan 19. Bahagian C. Data di sebelah menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh 12 orang murid. Apakah beza saiz bagi kasut paling besar dengan kasut paling kecil? Okey, daripada data, saiz kasut paling besar ialah 9.5, manakala saiz kasut paling kecil ialah 6. Beza saiz kasut bersamaan 9.5 tolak 6 sama dengan 3.5. Okey, untuk standard pembelajaran 8.12 iaitu membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Soalan pertama, selesaikan yang berikut. Data di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bagi dua kumpulan murid. Lukis satu plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi dua kumpulan murid tersebut. Mula-mula kita akan buat 3 kolom. Kolom pertama untuk kumpulan P, kolom ketiga untuk kumpulan Q, kolom kedua untuk batang, manakala kolom 1 dan kolom 3 untuk daun. Kata kunci di sini ialah batang untuk rumah puluh dan daun untuk rumah besar. Jadi saya letakkan data kumpulan P di atas bahagian kanan dan kumpulan Q di bahagian bawah. Okey, kita ada 40. Jadi saya letakkan 4 di rumah batang dan 0 di rumah daun. Okey, saya ada 4, 1, 2, 3. Jadi saya akan letakkan 1, 1, 1. Dan saya ada 4, 2. Okey. Jadi saya letakkan 2 di sini
Tak ada lagi. And then saya ada 4. Okey, saya letakkan 4 di sini. Dan saya ada 4, 5. 1, 2. Jadi saya tulis 5 2 kali. And then saya ada 4, 6. 4, 6. 4, 6. 1, 2. Okey, so saya akan tulis 6 2 kali. Dan saya ada 4, 9. Okey, saya tulis sini 9. Okey. Jadi, seterusnya 5, 0. 5, 0. Ada 1. Jadi saya letak sini 5. Sini 0. Dan 5, 1. Mana 5, 1? Ada tak 5, 1? 5, 2. 5, 1. Okey, ada 1. 5, 1. Okey. 5, 2. 1, 2. 5, 2 ada 2. Jadi saya tulis 2 kali. 5, 3 sekali. 3 sekali. Dan begitulah seterusnya. Kita akan buat sehingga habis data kumpulan P dan seterusnya kita akan pergi kepada kumpulan Q. Okey, ini adalah plot batang dan dam yang telah lengkap. Berdasarkan plot batang dan daun di 1, berikan komen anda berkenaan taburan jisim dua kumpulan murid ini. Ini adalah plot batang dan daun kumpulan P dan kumpulan Q. Kalau kita lihat data kumpulan P, ramai pelajar mempunyai jisim pada 50 ke 58. Manakala kumpulan Q menunjukkan ramai pelajar mempunyai jisim 60 ke 69. Jadi secara umumnya, jisim murid kumpulan Q adalah lebih besar berbanding dengan jisim murid kumpulan P. Data di bawah menunjukkan markah ujian pertengahan tahun dan markah ujian akhir tahun bagi 30 orang murid di kelas 4 tekun. Lukis dua plot titik dengan menggunakan skala yang sesuai untuk melihat perbezaan taburan markah bagi dua ujian berkenaan. Okey, saya letakkan markah ujian pertengahan tahun di bahagian atas dan markah ujian akhir tahun di bahagian bawah. Mula-mula kita akan buat dua garis lurus, satu untuk ujian pertengahan tahun dan satu lagi untuk ujian akhir tahun. Kita perlu kena pasti markah ujian paling rendah dan markah ujian paling tinggi. Untuk ujian pertengahan tahun, markah paling rendah ialah 35 dan markah paling tinggi ialah 83. Manakala markah ujian akhir tahun yang paling rendah ialah 42 dan markah paling tinggi ialah 76. Jadi kita akan buat skala yang seragam untuk kedua-dua ujian tersebut. Selepas tu barulah kita akan mula buat titik-titik berdasarkan data yang diberi. Okey, untuk ujian pertengahan tahun kita ada 35. Dan kita ada 37. Dan kita ada
39. Ada 41. 1. Kita ada 42. 1, 2. 42 ada 2. Okay, 42 ada 2. Dan 43 pun satu, 2, 43. Ini kita ada 46. 6. Dan seterusnya. Untuk ujian akhir tahun pula, kita ada 42. Ada 42. Kita ada 43. 43. Okey. 44. Dan seterusnya. Bandingkan kedua-dua plot titik yang dilukis di A. Ujian manakah yang mempunyai serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, ini adalah plot titik yang kita dapat daripada ujian pertengahan tahun dan ujian akhir tahun. Okey, serakan adalah lebih besar bagi markah ujian pertengahan tahun. Ya. Jumlah markah ujian pertengahan tahun 83 tolak 35 sama dengan 48. Jumlah markah ujian akhir tahun pula 76 tolak 42 sama dengan 34. So, ini adalah bukti kepada serakan yang lebih besar bagi markah ujian pertengahan tahun. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.